Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, saya akan menerangkan berkenaan resistor di mana part 2 melibatkan KCL, KVL dan teorem. Okey, untuk summary bagi series dan paralel yang ni kita dah belajar pada bahagian pertama minggu lepas. So, pada yang ini saya summarykan apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Di mana pada untuk menentukan siri bagi resistor adalah tambah semua resistor berkenaan. Resistor yang ada di dalam circuit berkenaan. So contoh total resistor ini kita tambah dengan R1, tambah R2, tambah R3 dan seterusnya. Manakala bagi paralel pula, kita akan menggunakan macam mana kita nak dapatkan dia punya resistance, iaitu 1 per R total equal to 1 per R1 plus 1 per R2. Atau sama juga kalau kita buat 1 per 1 R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3 dan seterusnya. So ini kita akan dapat R total. Manakala untuk current pula, bagi siri current dia akan memberikan nilai yang sama, berbeza dengan paralel, di mana untuk total current bagi paralel adalah pertambahan setiap node current berkenaan. Okey, manakala untuk voltage pula, bagi siri, voltage adalah pertambahan kepada setiap branch of the voltage berkenaan. So itu akan memberikan nilai total voltage. Tetapi berbeza dengan paralel, di mana paralel akan memberikan nilai yang sama kepada setiap branch of the voltage. Okey, so perbezaan bagi siri dan paralel, siri yang sama dia adalah current, paralel yang sama dia adalah voltage. Disebabkan itu, untuk siri kita akan pakai, disebabkan dia adalah sama pada current, berbeza pada voltage, maka kita menggunakan law dia adalah Kirchhoff voltage law dengan voltage divider rule. Bagi paralel pula, dia melibatkan kepada current, Kirchhoff current law dengan current divider rule. Okey, untuk voltage divider rule, circuitnya kalau untuk contohnya circuit dia macam ni. Okey, so kita ada R1 dan R2, current dia adalah sama. Okey, current kat sini sama dengan current kat sini sama dengan current kat sini. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai voltage setiap R ni? Okey, so kita dapatkan voltage setiap R ni, maka VR1 equal to, ambil R1 divide ataupun bahagi dengan R1 tambah R2 darab dengan total voltage yang kita dapat. Begitu juga kalau kita nak kira untuk VR2. Untuk kira VR2, kita perlu menggunakan R2 dibahagikan dengan R1 tambah R2 darab dengan V total. Berbeza pula dengan CDR. Okey, so contoh CDR di mana dia mempunyai voltage yang sama, current yang berbeza. So current di sini tak sama, ni current 1, ni current 2. So ni R1, ni R2. So macam mana kita nak dapatkan nilai current bagi I1? Kita kena menggunakan perintang di sebelah dia. So kat sini I1, nak dapat I1 equal to R2, R1 tambah R2 dan I total. So ini adalah I total. Okey, so I total. So sama juga kalau kita nak dapatkan pada current pada I2, maka kita ambil R1 over R1 plus R2 darab dengan I total. Okey, jadi untuk Kirchhoff law pula, dia melibatkan kepada V, iaitu di mana total of the V akan sama dengan kosong. Sama juga dengan current, Kirchhoff current law, di mana I in equal to I out. Okey, untuk Kirchhoff law dia terbahagi kepada dua yang kita dah yang saya dah bagi tahu tadi, di mana dia adalah current
law dan satu lagi voltage law. Okey, kalau kita tengok current, definisi pertama bagi Kirchhoff law, Kirchhoff current law, di mana dia kata Kirchhoff current law states the sum of the current entering a node is zero. Bermaksud total of the I akan memberikan kosong. Okay, so the sum of current entering a node is equal to the sum of current leaving the node. So ini equal to I in equal to I out. Okay, so this is the first definition, the second definition. Okay, so ini melibatkan kepada total of the current equal to kosong. Yang ni in equal to out of the current, total of the out current. Okay, contoh kita ambil kat sini Saya ambil contoh kat sini. Okay, kita ada, okay, I in. This is I in. Okay, ni I out. Okay, ni I in. Ni I in. So, ini I out. Okay, so kalau kita menggunakan definisi yang kedua, I in equal to I out. Okay, so kalau kita masukkan dalam persamaan ni, I1 tambah I3. Okay, untuk I out pula, tambah I4, sorry. I4. I out pula I5 tambah I2. So ini kalau kita menggunakan definisi kedua. Okay, so kalau definisi pertama di mana total of I equal to 0. So yang ni boleh bawa ke sini. Okay, so I1 plus I3 plus I4 minus I2 minus I5 equal to 0. So yang ini akan memberikan definisi pertama. Okey. Okey, so ini definisi kedua melibatkan kepada I in equal to I out. Okey. Okey. So kat sini kita macam mana kita nak tengok jika dia di dalam circuit. So kita ada voltage VS, voltage total dia. Kita ada I1, I2 dan I3. Okey, so kat sini kalau kita tengok I in dia, kalau kita menggunakan definisi pertama, definisi kedua, sorry, equal to I out. Okey, so I in di sini yang masuk adalah I1. Okey, so yang keluar adalah this is I in, ini adalah I out. Ini pun I out. So kat sini I1, I2 tambah I3. Okay. So kalau kita nak buat definisi pertama iaitu I equal to 0. So bawa semua ni ke sini. So dia akan jadi I1 minus I2 minus I3 sama dengan kosong. Okay. Boleh? Mudah kan? Okay, seterusnya. Okay, cuba kita solvekan persamaan ni. Okay. Kita tengok kalau tengok sini, this is out, out. Okay, kita ada I R2 kat sini. So, sini I R1. So, sini kalau kita menggunakan definisi yang kedua tadi, I in equal to I out. Okay, so I in adalah T. I out adalah I R1 plus I R2. Okay. So di sini macam mana kita nak dapatkan nilai I R1. Okay, dia dah bagi I total ni kat sini. Dan dia bagi I2 kat sini. Okay, ni I2 samalah. So ni sini masuk ni. Okay, ni yang masuk kat sini. Okay, so ini I R2. Okay, jadi dia dah bagi kat sini 4.143 milliampere equal to I R1 plus 2.143 milliampere. Okay, so kita bawalah yang ni ke sini. So, I R1 sama dengan 4.143 tolak 2.143 milliampere. So, kita akan dapat 2 milliampere. Okay, so mudah kan?
So ni untuk kalau macam mana kita nak solvekan yang ni pula, IR4. So kita tengok sini, sini IR2. Okay, so sini I in. Ini I out. Ini pun I out. So kalau kita menggunakan definisi I in, I out, I in dia I R2 equal to I R3 tambah I R4. Okay. So kat sini dia nak dapatkan IR4. So kita masukkan IR2 tadi kita dah dapat nilai 2.143 miliampere. IR3 dia dah bagi 1.429 miliampere tambah IR4. So bawa je yang ni ke sini. So 2.143 miliampere tolak 1.429 miliampere. Maka kita dapat IR4. So IR4 adalah 0.714 miliampere. Okey. Okey. Jika current node melibatkan kepada jika Kirchhoff law ni untuk kita tentukan node dia, kat mana node dia. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini. So sini adalah 0.5 I node. Sini adalah 3 ampere. Okey, sini I in. Ini pun I in. So ini I out. Okey, kalau kita menggunakan I in equal to definition I out. So I in kat sini 0.51 I naught tambah 3 equal to I naught. Okey. So kat sini kita bawalah yang ni ke sini sebab kita nak dapatkan I naught. So 3 I naught tolak 0.5 I naught. Maka kita akan dapatlah nilai 0.5 I naught. Okey. So I naught sama dengan 3 bahagi 0.5 sama dengan 6 ampere. Okey. So ini kalau simbol macam ni menunjukkan bahawa dia adalah ideal current. Apa maksud ideal current? Ideal current maksud dia fix. Okey, kalau bentuk macam ni dia kata control current. So yang ni boleh ubah. Current boleh ubah. Okey. So untuk dapatkan voltage dia. Okey. So untuk dapatkan voltage kita menggunakan nilai V equal to IR. So kita nak dapatkan voltage. So kita dah ada I6, kita ada 4 ohm. So 6 kali 4, 24 volt. So itulah nilai I0 dan V0. Okey, kalau yang ni pula macam mana ya? Kalau tengok kat sini, kita dah tahu. Jika dia adalah parallel, maka V0 ataupun V dia adalah sama. Okey, so di sini maksud di sini adalah this is V0. This is V0. Okay, this is V0. Okay, so V0 sama, voltage dia sama. Okay, sekarang ni kalau kita tengok kat sini, kita ada in, this kita ada I in, ini I out, ini I out dan ini adalah I out. Okay, so di sini kalau kita membuat persamaan macam ni, I in equal to I out. So kat sini ada 6. Yang ni dia ada I0 plus I0 over 4 plus di sini kita tidak ada I. So macam mana kita nak dapatkan nilai I dia sebab kita dah ada V0 di sini. So kita tahu V equal to IR. So I adalah V0 over 8 over R. Okay, V0 over R. So V0 over 8. Okay, V0 over 8. Okay, so kita dapat satu persamaan di sini. So disebabkan kita ada dua anu di sini, so kita perlu cari satu persamaan untuk menggantikan anu berkenaan. Okay, so di sini kita ada contohnya, okay, kita boleh gunakan di bab kawasan ni. Okay, di mana dia ada kedua-duanya. V0 equal to I0 2. Betul tak? Sebab kita menggunakan formula tadi. V equal to IR. So V0 equal to 2 I0. Kita masukkan dalam persamaan di atas. Okay. I0 plus
I naught over 4 plus 2 I naught over 8. Okay. So di sini kita akan dapat ini jadi 1/4. Okay. So kita akan dapat I naught plus 2 I naught per 4. Okay. So di sini kita boleh dapat 4 I naught plus 2 I naught over 4. So ini 6A. Okay. Ini persamaan kedua So 2 dalam 1. Macam tu. So kat sini 4 ni darab ke atas ni. So dia akan jadi 24. 4 I naught tambah 2 I naught. So dia akan jadi 24 equal to 6 I naught. So I naught equal to 24 bahagi 6. Jawapan dia 4 lah. So 4 ampere. Okay. So untuk kita dapatkan V naught. Kita guna persamaan guna nombor 2. So V naught equal to 2 I naught. So masuk kerja lah. Darab dengan 4 ampere. So kita akan dapat 8 volt. So inilah jawapan dia. Okey. Boleh fahamkan? Okey. So ini lebih mudah. Di mana kita nak cari I3. So kita ada. Ni just tolak sahaja. So kita tahu. Ini I in. Ini I out. Ini I out. Ini I out. Ini pun I out. So kita dah tahu I in equal to I out. So I in dia adalah 160 mA. So I in dia adalah 8 mA tambah 12 mA tambah I3 tambah 60 mA. So kita selesaikan. So kita akan dapat I3. Okay. Macam tu. Simple je. So yang ni pun sama. So yang ni kita perlukan dapat, kita kena dapatkan I total dulu. Okay, first dapatkan I total. Berapa I total dia? Okay, berapa I total dia? So I total dia kat sini macam mana kita nak dapat? Kita kena buat parallelkan yang ni dulu. Okay. So parallelkan R2. Okay. So kita dapat berapa nilai dia? Okay. Lepas tu kita paralelkan pula dengan R1 paralel dengan R2 paralel 3. So kita akan dapat nilai R. So kita menggunakan V equal to IR. So kita nak cari I equal to 24 over R yang paralel dengan R2 per 3. So kita akan dapat I total. Okay, so dapat I total. Daripada I total tu kita boleh cari I1, IR1, IR2 dan IR3. Okey, menggunakan CDR. Okey, so simple je. Saya tahu you all boleh buat. So yang ni pun sama. Okey, yang ni pun sama. Boleh kita gabungan antara CDR plus Kirchhoff current law. Okey. Okey. So itu sahaja untuk Kirchhoff current law. Sekarang kita tengok Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law will be states the algebraic sum of the voltage around a closed path loop is zero. So yang ni dia akan jadi sama macam juga dengan current. Okay, so sum of the voltage total will be zero. So ini akan memberikan definisi pertama. Okey, ataupun dia boleh kata definisi kedua adalah definisi kedua adalah sum of the V in equal to sum of the V out. Okey. So ini boleh menghasilkan definisi kedua. Okey. So kat sini kita boleh ekspreskan. So yang ini kita panggil definisi pertama sum of the V total equal to 0. So yang ni adalah melibatkan kepada definisi kedua di mana in equal to V in equal to V out. Okey. So kalau kita tengok kat sini, kita cuba menggunakan definisi berkenaan. Okey,
untuk Kirchhoff voltage law ni biasanya kita akan menggunakan loop lah. Okey. Contohlah saya buat macam ni, saya nak guna yang anti bukan clockwise. Okey, untuk clockwise ni. So, daripada sini kita tengok. Okey, dia ada negatif. Dia permulaan dia apa? Negatif, positif, positif, negatif, positif. So, kat sini kita menggunakan V negatif V1 tambah V2 tambah V3 tolak V4 tambah V5 equal to 0. So, ini kita menggunakan definisi pertama. Okey. So, kat sini kalau kita tengok kat sini, V2 tambah V3 tambah V5. So, yang negatif ni bawa lah ke sini. Okey. So, dia akan jadi V1 tambah V4. So, ini akan memberikan definisi kedua. Okey. So, tu je. So, ni kalau kita bagi contoh yang ni, soalan yang ni. So, kita tengok ni. Yang ni kalau kita buat clockwise. So, kita buat clockwise So, kita tengok ni ada negatif. Ni positif. Ni negatif. So, kat sini kita menggunakan negatif 20 volt plus VI minus V2 equal to 0. So, sekarang ni dia nak cari V1 and V2. Okey, V1 adalah melibatkan kepada, kita kena mencari menggunakan formula V equal to IR. Sebab kalau voltage ni, I dia biasanya series. Okey, kita dah tahu tadi, kalau voltage dia melibatkan kepada series. Bila series, I dia adalah sama. I dia adalah sama. Jadi di sini, di mana di sini, I dia adalah sama, V1 equal to I darab dengan 2. Okey, so V2, I darab dengan 3. So, negatif 20 tambah I2 tolak I3 equal to 0. Okey. So, kat sini negatif 20. Okey, dia ada negatif I ni. Tambah I2, dia akan jadi positif I3. Positif I3. So, dia kat sini akan jadi negatif 20 tambah 5I equal to 0. So, 5I bawa ke yang ni ke sini. So, I equal to 4. Okey. Untuk pengetahuan semua, kenapa kita kena letak negatif di sini? Disebabkan ni, kalau kita tengok ini kan, arah arus adalah dia berjalan macam ni. Daripada positif ke negatif. Okey. So, bila kat sini, dia akan menyebabkan yang ni sebenarnya hasilkan negatif. Okey. So, tu yang menyebabkan kita kena letak negatif dekat dia. Okey. So, kita dapatlah I sama dengan 4. So, kita masukkan I sama dengan 4 sini. 4 darab 2, so kita dapat 8. So, yang ni 4 darab 3, kita dapat 12. So, selesailah untuk V1 dan V2. Okey. Ni saya terlupa, negatif letak kat sini. Okey. So, negatif dia, so dapat negatif 12. Okey. Okay, contoh yang ni pula. Contoh yang ni. Kita buat dalam keadaan clockwise juga. Okey. So, clockwise, kita tengok yang ni. Okey. So, kat sini, kita nak cari V1 dan V2. So, kita ada negatif 10 volt tambah V1 tolak 8 volt tolak V2 sama dengan kosong. So, kita tahu V1 sama dengan V equal to IR. So, I dia sama. So, R dia adalah 4. Okey, V2. Okey, untuk V2, I sama. Tapi di kat sini dia voltage dia negatif. So, kita kena letak negatif 2. So, di sini bila kita masukkan persamaan ni, negatif 10 volt tambah 4I
tolak 8 volt. Okey, tolak. Ini jadi tolak 2I equal to 0. Okey. So dia akan jadi negatif 10 volt tambah 4I tolak 8 volt tambah 2I. So dia akan jadi kosong. So kat sini negatif 18 volt tambah 6I equal to 0. So jadi bawa lah ke sini. So 6I equal to 18. I equal to 18 bahagi 6. So kita akan dapat 3 ampere. Okey, so kita nak dapatkan nilai ini setiap satu ni masukkan balik. 3 darab 4. So ini jadi 12. So ni 3 darab negatif 2. So dia akan jadi negatif 6. Okey. Boleh kan? Okey, seterusnya. Kita tengok yang ni yang ni sebenarnya nilai dia 48. Yang I ni saya lupa. Yang sebelum ni jawapan adalah betul. Okey, kita cuba tengok kat sini. Ini okey. So 1 2 3 4. Okey. So sini negatif 12 volt. Okey. So kat sini kita sebenarnya ada 2 tau. Jadi kat sini macam mana kita nak dapatkan dia punya I dia sama. So di sini kita kena menggunakan V equal to IR. Okey. So V kat sini adalah I darab dengan 4. So kat sini tambah 4I. Okey. Tambah 2 V0 tolak 4V tolak V0 equal to 0. Okey. So kita dapat satu persamaan. Okey, kita dapat satu persamaan di sini. Sekarang ni kita perlu cari satu persamaan lagi untuk menghapuskan V0 ataupun I berkenaan. Okey, kalau kita tengok di sini, sebab dia ni dalam keadaan yang mengikut arus. So kalau tengok kat sini, kita kena asingkan. Kita buat V equal to IR. Okay. So V equal to I. Kita ambil V je. Okay. V dia kat sini, kalau tengok kat sini adalah 12 volt tolak 2 V0 tambah 4 volt. Equal to I dia adalah I, R dia adalah 4 tambah 6. Kan, kalau ikut formula biasa V equal to IR, kita nampak kat sini kita ada 1, 2, 3 bateri. Okey, voltage. So ni 12 volt, dia tak ada nilai negatif kat sini. So memang 12 volt. Di sini bila dia dalam keadaan asal, dia sebenarnya adalah negatif sebab bila dia start dengan positif di sini, maka dia sebenarnya adalah negatif 2 volt. Okey, so yang ni adalah melibatkan kepada positif lah. Okey. So kat sini kita ada 16 tolak 2 volt. Ini jadi 10I. Okey. So di sini sebab kita nak keluarkan satu lagi satu lagi persamaan. Okey. So kita ambil yang mudah lah. Apa yang mudah di sini? So kita cuba 16. Kita bawa dulu yang ni ke sini. So 16 tolak 10I equal to 2 V0. So yang ni bahagi 2 kat sini, dia akan jadi 8 tolak 5I sama dengan V0. Betul kan? So kalau bahagi 2 tu 8 darab 2 16, 5 darab 2 10. So kita dapat satu lagi persamaan. Okay, kita masukkan dalam persamaan yang satu tadi. 2 dimasukkan di dalam 1. So yang jadi negatif 12 tambah 4I tambah 2 V0, 2 darab dengan 8 tolak 5I tolak 4 volt tolak 8 tolak 5I equal to 0. So negatif 12 tambah 4I tambah 16 tolak 10I tolak 4 volt tolak 8 tambah 5I equal to 0.
So di sini negatif 12, kalau kita macam ni 12 tambah 16 tolak 4 tolak 8 tambah 4i tolak 10i tambah 5i equal to 0. So kalau kita buat persamaan ni, berapa kita dapat ni? Ini dia akan jadi 8, 10, 11, 12. 12 negatif 24 tambah 16. Yang ni dia akan jadi, ni jadi 9. So negatif I equal to 0. So 24 tolak 16. Negatif 24 tolak 16. So dia akan jadi negatif 24 tambah 16 equal to I. Bawa yang ni ke sini. So yang ni jadi berapa? Negatif 24 tambah 16. 16, 8. Okay, so negatif 8 ampere equal to I. 8. So dia 8 ampere. Macam itulah. So kita dapat nilai 8A. So kita masukkan balik dalam persamaan kedua tu. Okay, kalau masukkan dalam persamaan kedua, 8 tolak 5I equal to V0. Okay, so 8 tolak 5 darab 8. Negatif 8I. Okay. V0. So kat sini kita akan dapat nilai V0 equal to 48 volt. So betul lah jawapan sebelum ni. Salah lah. Okay. Sebab kita kena consider dia punya, kita kena dapatkan, kita kena consider yang ni. Yang ni perlu di-consider, perlu dipertimbangkan. Okay. So boleh faham ke? Ataupun you all nak saya tunjuk sekali lagi? Boleh je saya tunjuk sekali lagi supaya dia lebih jelas. Sebab macam ni. Sebab kalau kita nak kira voltage V0 dengan I ni, kita kena hapuskan setiap satu anu tu lah. Okay. So macam mana nak hapuskan anu tu, itulah yang kita kena imajinasi sikit. Okay. Okay, kalau nak terangkan sekali lagi, boleh. Saya cuba padamkan, erase. Okay. So, di sini, okay, saya cuba sekali lagi. Kita tengok ini negatif, positif, negatif, negatif. Okay. So, ini kita tahu negatif 12 volt tambah, okay, kita ada satu kat sini yang kita perlu tukar, V equal to I R. So sini jadi I 4I. So 4I tambah 2 V0 tolak 4 volt tolak V0 equal to 0. Okay. So kita mudahkan dulu yang ni, senang kan? So jadi 16 volt tambah 4I tolak V0. Ni boleh nak mudahkan. Kalau nak mudahkan pun boleh. Okey. So ni kita 16 volt tambah 4I tambah V0. So sekarang ni kita ada dua anu, I0 dengan V0. So macam mana kita nak cari satu lagi persamaan yang boleh menghilangkan I dan V0? Maka kita menggunakan V equal to IR. Okey. Kita ambil semua V dalam ni. Okey, contoh kat sini, kalau nampak sini kan dia tidak tulis negatif kan. So kita 12, tapi ni sebab dia ada start dengan positif, maka kita tolak 2 V0 tambah 4 volt sama dengan I yang kita perlu cari sebab dia sama. So perintah yang ada tu adalah 4 tambah 6. Okey, so yang ni dia akan jadi 16 tolak 2 V0 equal to 10 I. Okey. So kalau kita bawa V0 ni ke sini, so 16 tolak 10 I equal to 2 V0. So bawa bahagi ke sini, so dia akan jadi 8 tolak 5 I equal to V0. Maka kita akan dapat persamaan kedua.
Masukkan 2 ke dalam 1. Okey, so kita masukkan yang mudah tu, negatif 16 tambah 4i tolak, okey, V0 tu kita masuk 8 tolak 5i equal to 0. So, negatif 16 tambah 4i tolak 8 tambah 5i equal to 0. So, negatif 16 tolak 8 tambah 9i equal to 0. Betul tak? Ni tambah, sorry, ni tambah bukan tolak. Ni tambah. Okay, so dia tambah, ni dia akan jadi tolak. Okay, so dia akan jadi tolak, so dia akan jadi kat sini. Ni Ni dia di sini. Okey, dia di sini. Kalau kita tengok ni kan 2 vote tolak dengan 1 vote dapatlah tambah. So saya tersalah lah tadi negatif kat sini. So kita akan dapat negatif I. Okey. So kita akan dapat negatif I, sini jadi tambah 8. So ni akan jadi kita dapat negatif 8, negatif I sama kosong. So I tu bawalah ke sana. So maksudnya I dia adalah 8 ampere. So masukkan dalam persamaan ni pun boleh. So masukkan 8i. 8 tolak 5 tolak 8 V0. So 8 tolak 40 tambah equal to V0. So V0 sama dengan 48. Ini jawapan yang betul lah. Okay, so ini salah lah ni. Ni 48 volt. Ini adalah negatif 8 ampere. Okay. So itu macam mana kita nak tentukan, nak dapatkan dia punya, nak determine dia punya voltage V0. You buat latihan banyak kali, insyaAllah you boleh dapat ni lah. Okay. So kalau kat sini pun lebih mudah sebenarnya sebab dia dah ada 2 ni. So kita pakai 2 loop lah. So 1 loop, 2 loop. Okay, 1, 2. So yang ni kita akan menggunakan, kalau loop pertama ni, kita tengok negatif, positif, positif. So kita boleh tentukan ni dulu untuk tentukan berapa V1 dia. So kita tahu V1 sama dengan 8I1, V2 sama dengan 8I2, V3 sama dengan 6I3. So kalau kita kata note dalam KCL tu I1 sebab ni ikut I in equal to I out. So I1 equal to I2 tambah I3. Okey, untuk loop pertama tu negatif 30 tambah V1 tambah V2 equal to 0. So kita masukkan persamaan atas ni dalam ni. Okey. So tambah 8I1 tambah 3I2, kita dapatlah satu persamaan untuk I1. Okey. So untuk I2, untuk loop kedua pula. Loop kedua pula. Kalau tengok kat sini, yang ni, lepas tu, yang ni kan. Ini untuk loop kedua. Tambah V3 tolak V2. Okey. Tambah V3 tolak V2 sama dengan kosong. So V2 sama dengan V3. Kita masukkan persamaan I tadi. 6I3 dan 3I2. So kita akan dapat I3 sama dengan I2 bahagi 2. So kita masukkan persamaan 6 ke dalam persamaan, kita masukkan persamaan 6 ni dalam persamaan 4 ni. So bila masuk dalam persamaan 4, maka kita akan dapat nilai macam ni. So kita akan dapatlah I2 sama dengan 2. So bolehlah kita gantikan balik. Contoh kat sini I2, 2 bahagi 2, I3 sama dengan 1. Macam tu. So kita dapat I3, kita masukkan dalam persamaan ni. Okey, so 2, 30 tolak 3 darab 2, 6 bahagi dengan 8. So kita dapat I1 dia sama dengan 3. So V1 pun kita boleh kira, V2 pun kita boleh kira dan V3 pun kita boleh kira. Okey, untuk siri parallel circuit consists of both series and parallel current path. Yang ni adalah melibatkan macam mana kita nak jadikan dia, nak permudahkan dia punya sirkuit. Okey, contoh yang ni So macam mana kita nak permudahkan sirkuit yang ni? Supaya dia akan jadi macam ada voltage satu, ada current satu dan ada perintang satu. Macam itulah kita nak jadikan dia siri, senang. Okey.
So yang ni kita paralelkan 2 dengan 3 dan kita tambah dengan R1. Kita akan dapat R total lah. So kita dapat V total, I total, R total. Okay. So most practical circuit have combination of the series and parallel component. Memang kebanyakan semua akan ada combination of the series and parallel. An important analysis method is the form and equivalent circuit. Okay. So an equivalent circuit is one that has characteristic that are electrically the same as another circuit but is generally simpler. So we need to kita nakkan dia mudah. Kita nak nampak dia punya circuit tu lebih mudah. Okey, contoh macam ni kita boleh kata kita nak dapatkan R total dia. So ni kan series. So series bila kita jadikan R total maka dia akan dapat satu je lah R total. So sama juga dengan parallel ni. Parallel kita nak jadikan R total dia. So R parallel dengan 2. Okey. So ini simple je. So yang ni pula jika dia combination of the parallel, so kita serieskan dulu yang ni, kira dulu R1 tambah R2 dan kita paralelkan dengan R3 maka kita akan dapat R total dia. Okey, saya rasa semua boleh faham yang ni sebab dia lebih mudah. So sama juga dengan ni, R1 tambah R4, kita tambahkan dulu sebab dia series. Lepas tu kita paralelkan dengan, kita paralelkan R2 dengan R3, lepas tu tambahlah R2 yang paralel dengan 3 tambah dengan nilai R1 tambah R4 ni. So kita akan dapat 1 R total. Okey, sama juga yang ni. Tambah dulu R2 tambah R5. So kita dapat R2 tambah R5. Lepas tu paralelkan dengan R3. Okey, lepas tu kita tambah R1 dengan R4. Okey, so yang ni pun sama. Parallel dan series. Okey, so kita combine parallel and series. Yang ni kita combine parallel and series ni, you get the series. Okey, lepas tu you add je lah both of the series. Okey, ni pun sama. Okey, ni R3 kita tambah dulu dengan R4. So kita paralelkan dengan R2. Okey, so kita dapat R prime. R3 tambah R4 ni kita dapat R prime. So R prime ni kita paralelkan dengan R2, kita dapat RT prime. So nak dapatkan RT adalah R1 tambah RT prime. So kita dapat R total. So ni kita dapat I total, V total dan R total. So ini kalau kita nak pecahkan balik lah. Macam mana kita dapatkan I1 dengan RT prime. Lepas tu kita nak pecahkan balik kepada R3 dan R4. Okay, so kalau ikut sini senang je lah. Ni R2 paralel dengan R3. Lepas tu tambah je lah dengan, tambah je. Senang kan? Ni pun sama. Ni pun paralel dulu. R2 paralel dengan R3. Sini R4 paralel dengan R5. So, tambah je lah. R1 tambah yang ni, tambah yang ni. Okay. So, yang ni bolehlah you cuba. Macam mana you determine IC, IB dan IS. Okay. Kena paralelkan dulu, dapatkan I total dia dulu berapa. Lepas tu baru kita pecahkan kepada IB dan IC menggunakan CDR. Okay. Ini dia memang guna CDR lah. You boleh tengoklah dia punya jalan kerja ni sebab dia hampir sama je. Okay. So ni pun sama. You boleh cuba buat. Cuba buat macam mana kita paralelkan dulu R2, R3 untuk dapatkan I total. Lepas tu kita boleh kira I menggunakan CDR. Okay. Ini pun boleh cubalah. Bolehlah cuba kat rumah ya. Macam mana kita nak kira dia punya I setiap satu tu dan bersama I total. Okay, so sekarang ni we go to the Thevenin theorem. Thevenin theorem adalah melibat kepada voltage. Okay, yang ni melibatkan kepada voltage. Dan kena ingat, bila dia melibatkan pada voltage, dia punya cara nak buat circuit dia mestilah V total dengan RTH. VTH dan RTH. Dia kena ingat dia mesti dalam keadaan macam ni. Series. Kita ingatkan kalau berbeza voltage maka dia dalam keadaan series. So ini kita panggil Thevenin. Okey. Kalau dia dalam keadaan menggunakan current maka dia perlukan parallel. Maka kita panggil dia adalah Norton. Itu beza antara Thevenin dan Norton. Okey. So Thevenin adalah melibatkan voltage dan mesti dilakarkan dalam keadaan series.
Manakala kalau Norton mesti dalam keadaan paralel sebab dia melibatkan kepada current. Okey, so kat sini saya dah bagi macam mana teknik untuk kita buat nak memahamkan macam mana kita nak tentukan Thevenin. Okey, pada asal mula-mula teknik pertama adalah kita buang dulu RL. Sebab dalam RL ni dia macam satu beban. Beban ni maksudnya kita just nak tambah kat dia. Yang lain tu memang fix, so kita just tambah kat dia untuk tambah kat dia. So tapi kita nak kira voltage kat beban tu berapa. Kita nak kira air kat beban tu selepas ni. Okay, so kita remove dulu dekat RL. Cari dulu. First of all, you kena cari dulu kat mana RL dia. Okay, dikata load current. Kat mana load current yang diberi. So removekan dekat RL tu. Okay, selepas remove RL, dia akan jadi circuit macam ni. So sekarang ni kita nak dapatkan voltage dekat R yang kita remove tu. So berapa? So bila kita dapatkan nilai VAB ni, maka VAB ni adalah nilai voltage Thevenin. Okay. So kat sini macam mana kita nak dapatkan voltage? Gunalah VDR. So kita dapatkan 6 bahagi dengan 6 tambah 3. 6 bahagi dengan 6 tambah 3. So dapat 9 kat sini. Darab dengan total V total 36. So kita dapat 24 volt. So 24 volt adalah voltage Thevenin. Okey, so sekarang ni dah dapat voltage Thevenin. Kita buang bateri ni. Kita buang bateri ni, buang. Okey, so kita sambung straight. So kita akan dapat paralel perintang. Sebab kita sekarang ni perkara kedua yang kita perlu cari adalah RTH. Tadi kita dah dapatkan VTH dia, V Thevenin dia, dan kita nak buat RTH dia. Sebab kita nak letakkan dalam series gambar raja sebelum tadi. Nak letak dalam ni. So kita kena ada VTH dan kita kena ada RTH. Okey, so RTH dia kalau kita tengok kat sini, dia paralel. So macam mana kita nak dapatkan dia punya R total dia. Okey, R total dia kat sini, kita menggunakan R1, R2 bahagi dengan R1 tambah R2. So kita dapat R total. Maka R total itu adalah RTH. Lakarkan balik secara series. VTH dan RTH. Lakarkan macam ni. So bila lakarkan, you letak nilai VTH yang you dapat tadi 24 volt dan letakkan R total yang you dapat RTH tadi adalah 2 ohm. Bila lakarkan, you masukkan balik RL yang dia buang tadi. Masukkan balik. Di sinilah barulah kita boleh kira balik berapa V untuk load tadi dan berapa I yang lalu dalam load tadi. Okey. So itu Thevenin. Simple je sebenarnya. Okey. Ni contoh jika dia ada 2 voltage. Okey, ini contoh jika ada 2 voltage. First of all, carikan mana R beban dia. Okey. So kat sini dia kata R beban dia adalah R3. So buang R3 ni. Letak ke tepi dulu. Cabut. Okey. So kat sini dia akan ada 2 voltage. 2 voltage kat sini kan. So kita cari setiap satu voltage pada R1 dan pada R2. Kita cari voltage pada R1 dan pada R2. So kat sini bila you cari, you akan dapat nilai 1 pada VR2 adalah negatif 16.8. Manakala pada VR1 negatif 21. So you tambah both of this, you akan dapat negatif 33.6. Maka itu adalah VTH. Okey, so VTH. Sekarang ni yang kedua kita nak cari berapa yang ketiga teknik berapa tadi? Yang ketiga ke? Kita dah dapatkan VTH. Okey, sekarang bila you dah dapat VTH, you kena shortkan, buang yang ni pula. Buang yang ni. Okey. So bila short, you akan dapat 2 perintang. Maksudnya 2 perintang ni menggunakan secara paralel. So you kena dapatkan nilai R total dia. So R1 darab R2 bahagi R1 tambah 2, so dapat RTH. So RTH 2.4. Lakarkan seperti ini. Ada VTH dan RTH secara series. Dah masukkan balik beban yang kita dah buang tadi. Iaitu R3. So kat sini bila kita masuk, kita boleh kira lah berapa beban VR3 dan berapa IL load dia. Okey.
So itu Thevenin. Okey, contoh yang ni. Yang ni simple je lah. Buang dulu yang ni. Pertama. Okey, so buang dulu RL. Remove RL. Okey, teknik yang kedua. Yang kedua adalah dapatkan VTH dia. Macam mana dapatkan VTH? Guna VDR. Okey, macam nak guna VDR? 12 bahagi dengan 12 tambah 4. Okey, darab dengan total. So, kat sini kita dapatlah VTH dia berapa. Okey, so kita dapat VTH, kita buang bateri tu. Okey, buang bateri yang VT tu. Bila dah buang bateri VT, dia akan tinggal hanya perintah ART1 dan R2. Kita buang yang ni So kita tinggal ART1 dan R2. So kita cari R total dia. Okey, so cari R total R1 darab R2 bahagi dengan R1 tambah R2 darab dengan berapa dia punya so kita dapat R total dia. Okey, so bila dapat R total kita lakarkan Thevenin dia. Kita tahu kalau Thevenin kan macam ni kan. Okey, VTH. Okey, so series dia RTH macam ni. So masukkan balik RL. Masukkan dalam ni. So bolehlah kira berapa IL dan VL dia. Okey. Boleh. Macam mana kita nak kira IL dia? Dapatkan R total dia. RTH tambah dengan RL. Lepas tu kiralah dia punya IDL dia berapa untuk setiap perintang ni. Ni kalau dia kata RL dia 3, RL dia 6, RL dia 12. Okey. Untuk Norton pula. Tadi saya katakan, saya dah bagi tahu yang bahawa kalau Thevenin melibatkan kepada voltage, Norton pula melibatkan kepada current. Okey, bila current, dia melibatkan kepada parallel. So that's why kita kena lakarkan secara parallel. Okey, so berbeza dengan Thevenin. Thevenin adalah melibatkan voltage dan dia adalah series. Bila series, kita kena lakarkan secara series. Okey, so ini kena lakarkan secara macam ni lah. So kena ada I Norton, kena ada parallelkan R Norton dia. Okey, so kat sini sama juga. Perkara pertama cuma kat sini kita tidaklah membuang RL. Tapi kita shortkan dia. Dia beza sikit dengan Thevenin. Di mana Thevenin tu kita buang RL tu. So kat sini kita tambahkan wire kat sini. Bila tambahkan wire kat sini, okey, bila you ada perintah kat sini, bila tambah wire kat sini, semua ni dia tak nak jalan. Arus dia tak nak pergi ke sini sebab dia kata daripada aku pergi tempat yang ada perintah, baik aku pergi jalan lurus. Macam tu. So dia tak nak kira yang ni. So dia akan jadi macam ni saja. Okey. So dia akan jadi macam ni. So ini yang kita boleh kira I Norton. So kat sini kita ada 36 bahagi dengan 3, so kita dapat 12. So 12 itu adalah I Norton. Okey. So sekarang ni kita buang kita punya yang tadi tu dan kita buang kita punya bateri. Okey. Daripada sini tadi kita buang kita punya ni, kita buang RL, kita buang short ni dan kita buang bateri ni. So bateri kita dapatkan dia punya R Norton. So R Norton tu menggunakan biasa itulah R1 R2 over R1 plus R2. So kita akan dapat dia punya R Norton dia. So R Norton dia adalah 2 ohm. Dan kita lakarkan Norton circuit dia secara paralel. So yang ni, ini adalah I Norton tadi 12 volt dan kita masukkan 2 ohm dan barulah kita masukkan balik RL. Okey, so di sini kita boleh kira lah berapa current bagi setiap RN dan RL. Okey. Dia beza Tadi kalau first step bagi Thevenin adalah buang terus RL. Okey, yang ni tak, kita boleh kita kata kita shortkan dia. Shortkan dia macam kita buang juga sebenarnya. Kita shortkan dia, kita jadikan jalan lurus. Bila dalam keadaan parallel ni, kalau parallel ni kalau ada dua jalan, satu ke sini, satu yang tidak ada perintah, arus takkan jalan yang melalui perintah. Kita pun sama.
kalau kita nak, okey, satu ni jalan yang sempit, satu ni jalan luas. Kita takkan lalu jalan yang sempit. Kita akan pergi jalan yang luas. Macam tu. So that's why sama juga dengan Norton ni. Okey, sebab that's why kita sebenarnya nak dapatkan I Norton tu. Okey. So ni samalah. So mula-mula kita shortkan dia ataupun kita buang pun boleh lah. Tapi kalau kita buang, kita kena letak wire. Okey, so kita letak wire. So kita dapatkan, so yang ni dia akan tak boleh berfungsi lah ni. So dia hanya dapat macam ni je. So dapatkan V T over R sama dengan I Norton. So yang ni 50 bahagi dengan 10 ohm. So kita dapat I Norton dia 5 lah. Okay. So kita dapat 5 I Norton dia. So sekarang ni kita cabut wire ni. RL ni tetap kita buang. So kita buang voltage ni. So kita dapat R1 dan R2. So daripada R1 dan R2 kita carikan dia punya R total dia berapa. So R total dia R1, R2, R1 plus R2. Kita dapat R total. Okey, dia dapat R total adalah R Norton. Okey, so bila kita lakarkan. Okey, kita lakarkan dia punya R tu lah. Ni R Norton, ni I Norton. So kita sambungkan balik dia punya RL. So kita boleh kira lah IL berapa, VL berapa semua. Okey. So macam tu je. Mudah je. Okey. So sama juga yang ni. Okey. So yang ni, kalau kita buat exercise yang ni, di mana kita shortkan kat sini. Okey. Bila short kat sini, kalau perasan, dia sebenarnya dia akan jadi macam ni. Okey. Kalau kita shortkan di situ, ni. Sebab dia sebenarnya di sini tau. RL dia kat sini. So sekarang ni kita ambil wire, kita sambung je straight kat sini. Dia still ada lagi. Berbeza dengan tadi tau. Sebab tadi kita shortkan dia dua-dua kena. Macam yang ni sebelum ni. Okey. Dia bila shortkan, dia laluan dia tu memang tak ada, satu ada perintang, satu tak ada perintang. Tapi kalau beza yang ni, sebab dia ada satu lagi yang ni. Okey. Dia satu lagi ni, so yang ni kita kena cari R total dia berapa untuk dapatkan nilai IN dia. Okey. So yang ni kita kena cari dulu dia punya, paralelkan dulu R2 paralel R3, lepas tu tambah dengan R1, kita dapat R total dia berapa. Lepas tu baru kita cari V equal to IR. So 30 bahagi dengan nilai R total ni kita akan dapat IN. Okey. So dapat IN. Lepas tu kita kena cari berapa dia punya, tadi kita dah buangkan. So dia akan tinggal macam ni lah. So dia akan tinggal, kalau kita nak cari dia punya, kita buangkan dia punya ni, dia akan jadi macam ni. Okey, sini, sini. So bila kita buangkan yang sini, dia punya yang wire tadi, yang ni tak berfungsi dah lah. So dia tinggal yang ni sahaja. So yang ni kita buangkan bateri dia juga, ni jadi R1, ni jadi R2. So kita kena paralel je, R1, R2, R1 tambah R2, so kita dapat Rn. Lepas tu kita lakarkan dia punya circuit tadi. Okay, so kita lakarkan dia punya circuit tadi. Kita dah masukkan In, kita masukkan circuit ni, In. Lepas tu kita masukkan Rn. Lepas tu kita masukkan nilai RL tadi. Sama. Macam tu. Okey kan? Itu. So kalau kita nak convert daripada circuit biasa ni kepada Thevenin, kepada Norton. So kat sini kalau Thevenin, kalau ketukar Thevenin, maksudnya R Thevenin sebenarnya sama dengan R Norton. Kalau nak dapatkan Thevenin from Norton, nak dapatkan V Thevenin, maka ialah I Norton darab dengan R Norton. So dapatlah V Thevenin. Kalau Norton from Thevenin,
R Norton sama dengan R Thevenin. So I Norton adalah V Thevenin over R Thevenin. Maka kita akan dapatlah macam mana kita nak convert daripada Thevenin kepada Norton ataupun Norton kepada Thevenin. Okey. So itu sahaja. Terima kasih.